Hello guys, alright, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel. Hari ini satu pendedahan yang kita tidak sangka-sangka yang pernah dilakukan atau dijanjikan oleh Abakau dan juga Pertikaian Nasional. Akhirnya GPS membuka mulut. Seperti mana yang didedahkan oleh Lokman Adam baru-baru ini, sahabat semua, berkaitan dengan janji ataupun jawatan yang ditawarkan oleh Abakau dan juga Pertikaian Nasional ini kepada parti GPS sekiranya mereka menyokong untuk Pertikaian Nasional ini menjadi kerajaan. Dan hari ini yang lebih menarik adalah apabila GPS individu tersebut iaitu Fadila mendedahkan alasan GPS tukar pendirian isu calon Perdana Menteri. Jadi sahabat semua, menarik untuk saya mau kongsikan perkara ini kepada kita berkaitan dengan pendedahan daripada Fadila yang terlibat di dalam proses sama ada memilih Pertikaian Nasional ataupun mengikuti titah daripada yang di Pertuan Agong. Jadi selepas sehari selepas pilihan raya umum PRU yang ke-15 pada 19 November tahun lepas, Gabungan Parti Sarawak GPS muncul sebagai blok keempat terbesar di Parlimen dengan 23 kerusi. Gabungan itu seterusnya membuat pilihan Perdana Menteri mereka. Mereka mahukan Muhyiddin Yassin, pengurusi Pertikaian Nasional yang merupakan blok kedua terbesar di Parlimen. Bagaimanapun, apa yang lebih mengejutkan ialah pengumuman pengurusi GPS Abang Jo bahwa BN dan Gabungan Rakyat Sabah turut menyokong Muhyiddin. Namun 2 hari kemudian pendirian GPS berubah dan memberi isyarat bahwa ia akan menyokong mana-mana calon Perdana Menteri yang dipilih oleh yang di Pertuan Agong. Jadi last minute 2 hari sebelum mereka menukar calon ataupun menukar pendirian Mereka lebih mementingkan apa yang dinyatakan ataupun dititahkan oleh yang di Pertuan Agong berbanding dengan kemahuan mereka. Dalam temu bual dengan Malaysia Kini baru-baru ini, Timbalan Perdana Menteri Fadila Yusof yang juga pemimpin kanan GPS akhirnya menjelaskan apa yang membawa kepada perubahan pendirian gabungan itu. Fadila menjelaskan bahwa Muhyiddin dan Abang Jo telah bercakap melalui telefon sejurus selepas pilihan raya. Ini menyebabkan GPS memutuskan secara kolektif bahwa mereka akan menyokong Muhyiddin untuk jawatan Perdana Menteri. Itulah hakikatnya ketika itu. Akhirnya perkara yang berlaku di Semenanjung melibatkan Barisan Nasional. Mereka kata mereka tidak mahu bersama Muhyiddin. Mungkin ada beberapa ahli yang menyokong Muhyiddin tetapi Majlis Tertinggi tidak menyokongnya. Jadi apa sahaja akuan berkanun SD yang dibuat untuk menyokong Muhyiddin adalah tidak sah, kata Fadila yang turut menolak tanggapan bahwa GPS dikelirukan kerana menganggap Muhyiddin mempunyai sokongan yang cukup. Dia menjelaskan bahwa Muhyiddin telah mengemukakan SD dengan nama 115 ahli parlimen kepada istana, namun pemimpin tinggi BN menafikan menyokong Muhyiddin Yassin. Ini kata Fadila menyebabkan Istana Negara memanggil pemimpin PN, PHS Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional PN dan juga GPS untuk menentukan siapa yang mereka sokong sebagai Perdana Menteri. Tiada rundingan, bergantung kepada kebijaksanaan yang di Pertuan Agong. Fadila mengetuai delegasi GPS diiringi Alexander Nantalinggi, Richard Riot dan Aaron Ago Dagang. Inilah yang berlaku. Kami diberitahu bahwa tidak ada kejelasan mengenai siapa yang akan menjadi Perdana Menteri dari segi sokongan daripada ahli parlimen. Jadi Agong menyatakan bahwa senario terbaik ialah GPS untuk membantu membentuk kerajaan perpaduan. Siapa yang menjadi ketua tidak disebut, katanya. Pada awalnya tidak disebut siapa yang menjadi ketua sebenarnya. Baginda berhajat ada kerajaan perpaduan dan minta pandangan kami. Pendirian kami ketika itu, katanya, kami telah menulis SD kepada istana menyokong Muhyiddin. Tetapi GPS akan menghormati apa sahaja keputusan yang dibuat oleh yang di Pertuan Agong dan kita akan menyokong pembentukan kerajaan perpaduan demi kestabilan negara, katanya. Jadi sahabat semua, GPS kerana tidak mahu menjadi derhaka kepada istana dan yang di Pertuan Agong, mereka menghormati keputusan itu. Namun sebaliknya, mungkin sahabat-sahabat semua masih ingat apabila PN Muhyiddin dan juga Hadi Awang dipanggil ke istana,
sana dan selepas keluar dari sana, apa yang mereka nyatakan? Mereka nyatakan mereka tidak bersetuju untuk membentuk kerajaan perpaduan. Mereka mau yang secara tunggal menjadi kerajaan, memimpin kerajaan, itu yang mereka maukan. Jadi kata Fadila lagi, Baginda berasa lega karena atas pendirian kami yang memberi Baginda ruang untuk memutuskan apa yang terbaik untuk negara. Jadi Fadila juga menegaskan bahwa sebelum perlantikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri pada 24 November tahun lepas, tiada rundingan dengan gabungan lain. Ditanya sama ada GPS telah meletakkan permohonan maaf DAP sebagai syarat untuk menyertai kerajaan Anwar, Fadila menjawab, tidak katanya. Saya fikir ia adalah isyarat yang baik oleh Setiausaha Agung DAP Anthony Lok. Dia datang ke Kuching dan meminta maaf kepada Premier kami. Tetapi, seperti yang saya katakan, objektif utama GPS adalah membentuk kerajaan yang stabil dan kuat. Ini adalah antara objektif mereka sahabat semua, yaitu membentuk kerajaan yang stabil dan kuat. Kita tidak mampu untuk bermain politik lagi, katanya. Itu dia. Ayat yang terakhir itu adalah satu ayat yang menarik perhatian saya. Katanya kita tidak mampu untuk bermain politik lagi. Itu satu kenyataan yang padu, ya, satu pendirian yang baik ya untuk melihat negara kita tidak lagi berada dalam keadaan terumbang-ambing seperti sebelum ini apabila kerajaan Pakatan Harapan dikhianati, ya, ditumbangkan melalui langkah Sheraton, langkah Saitan karena pengkhianatan semua ini. Politik negara kita menjadi tidak stabil, dan yang menjadi terkesan dengan perkara ini adalah rakyat di luar sana. Kerana apa sahabat semua? Mungkin kamu tidak percaya, tetapi inilah hakikatnya. Apabila pelabur-pelabur tidak yakin dengan negara kita, kita mendapat kesannya dari sana, dari segi pendapatan negara KDNK, kerana tidak ada satu ataupun pelabur-pelabur yang yakin untuk masuk melabur ke dalam negara kita dengan adanya politik yang kucak-kacir di bawah kerajaan pertikaian nasional hasil daripada pengkhianatan. Itu dia. Dan selain itu juga kita boleh nampak, mereka hanya menggunakan jawatan, mereka menggunakan menawarkan jawatan kepada ahli-ahli parlimen untuk kekalkan jawatan dengan jumlah kabinet yang begitu besar, dengan menterinya, timbalan menterinya, ditambah pula dengan penasihatnya dan duta-duta khasnya. Ini adalah satu perkara yang membazirkan. Sedangkan ketika itu apa yang harus menjadi keutamaan adalah rakyat di luar sana. Tetapi apa yang difikirkan oleh Perdana Menteri Kerajaan Tobuk Atap masa itu hanyalah untuk kekalkan jawatan, hanyalah untuk menguatkan kerajaan mereka. Seperti mana ramai yang menarik sokongan kepada PN, dan dalam masa yang sama juga mereka membeli ataupun menawarkan jawatan kepada individu ataupun ahli parlimen untuk terus berkuasa. Dan akhirnya kita tahu apa yang berlaku, apabila parti itu telah ditikam belakang oleh UMNO itu sendiri dan menarik sokongan, dan tumbangnya kerajaan pertikaian nasional 1.0, ditambah pula diteruskan dengan kerajaan pertikaian nasional 2.0 di bawah pentadbiran Ismail Sabri yang nampaknya hanya menjadi boneka. Ini kata-kata rakyat di luar sana, dan juga pandangan saya, hanya menjadi boneka kepada pertikaian nasional. Yang berkuasa di sebaliknya adalah masih pertikaian nasional, Abakau dan juga Presiden Lebay PAS ini, sahabat-sahabat semua. Dan yang lebih terkesan adalah rakyat. Kita masih ingat rakyat terpaksa mengangkat bendera putih, karena ramai di antara mereka terkesan dengan kerajaan yang gagal mengawal harga barang, gagal mengawal inflasi, gagal menawarkan pekerjaan sehingga ramai yang kehilangan pekerjaan, puncak pendapatan, dan yang lebih teruk lagi pada ketika itu ramai yang mengakhirkan hidup mereka karena tekanan yang dihadapi, sahabat-sahabat semua. Ini yang berlaku. Dan sahabat-sahabat semua, alright, itu saja apa yang saya ingin kongsikan. Fikirkan apa yang saya katakan sebentar tadi, berkaitan dengan pengkhianatan yang dilakukan ini. Kita harap tidak ada lagi pengkhianatan, dan kita harap kerajaan yang ada hari ini mampu habiskan satu penggal, yaitu selama 5 tahun ini, untuk melaksanakan dasar-dasar, untuk melaksanakan strategi-strategi yang telah dirancang oleh Perdana Menteri, menteri-menteri yang lain seperti YB Rafizi Ramli, Saifuddin Nasution, dan juga Datuk Seri Mat Sabu, Anthony Lok, dan mereka-mereka yang lain yang kelihatannya
bekerja keras untuk negara kita. Alright, so sebelum itu kalau sahabat semua ingin memberi sebarang komen, Anda berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, ya, beri komen dengan cara berhema. Jangan seperti Walan Walantit yang memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian, fitnah dan juga tuduhan ya, tanpa bukti. Alright, so itu saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja pada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.